Pertama sekali saya akan create new document, dokumen yang baru. Saya akan klik file dan pilih Ctrl N, pilih new, ataupun shortcut dia Ctrl N. Kemudian kita akan setkan dia punya size, kita punya dokumen size kepada 2000, dia punya kelebaran dan ketinggian dia 2500. Kemudian resolution dia saya akan set kepada 72 pixel per inch. Color mode kita akan guna RGB color dan OK. Ini kita punya dokumen kita yang baru. OK, untuk langkah yang seterusnya saya akan masukkan image yang pertama kita. Kita akan masukkan gambar pagar ini. OK. Apa yang perlu anda buat ialah anda perlu masking dulu gambar ini, potong dulu gambar ini dengan menggunakan cara masking. Okey, kita akan potong gambar ini sebab ini yang saya dah pun siap potong. Okey, contoh yang dah pun siap potong. Okey, saya nak adjust sikit bahagian ni bahagian tanah ini. Okey. Saya akan gunakan pen tool. Okey, macam masking pun saya gunakan pen tool. Okey. Okay, untuk cara masking anda boleh rujuk video saya, video yang bahagian masking untuk maklumat yang lebih lanjut lah cara-cara bagaimana kita nak potong gambar. Oops. Okey, dah pun siap. Kemudian saya akan tukar daripada pass ini kepada selection. Okey, saya klik OK. Kemudian saya akan make sure kita punya selection ni pada bahagian layer mask. Saya akan gunakan gradient tool dan saya akan pilih hitam dan juga transparent. Kemudian zoom out sikit Saya akan adjust lah dekat sini. Okay. Okay. Sorry. Ctrl D. Okay, dah pun siap. Saya akan drag saja layer ini yang saya dah pun siap potong ke dalam kita punya dokumen. Okay, kemudian saya akan klik kanan dan pilih Convert to Smart Object. Kemudian saya akan resize dia. Kita akan fitkan dia lah dalam ni Okay, lebih kurang saya enter, dah pun OK, saya enter. OK, kedudukan ni saya letak dekat bahagian bawah pagar ni. OK. Dan seterusnya kita akan masukkan gambar rumah. Okay, gambar rumah, gambar yang gambar yang ketiga. Okay, pun benda sama juga yang akan kita buat. Kita perlu masking dulu gambar ini, kita perlu potong dulu gambar ini. Okay, ini contoh yang dah pun saya siap potong. Okay. Kemudian saya akan drag layer ini masuk ke dalam kita punya dokumen. Okay. Saya akan klik kanan dan pilih Convert to Smart Object. Kemudian kedudukan layer dia ini saya akan letak di bawah pagar. Okay, so dia akan berada di belakang pagar lah maksudnya. Okay, saya akan klik Ctrl T untuk dapatkan free transform dan saya akan resize dia. Okay. Kedudukan dia lebih kurang lah lebih kurang macam ni. Okay, kalau kita tak sure dia punya kedudukan dia macam mana, kita boleh rujuk balik gambar asal kita. Okay.
Okey, saya rasa lebih kurang dia punya kedudukannya. Okey, seterusnya saya akan masukkan pula langit di belakang dia ni. Langit gambar yang gambar yang kelima. Saya akan dragkan juga benda ni. Okey, masuk di sini. Okey, untuk layer langit ni kita akan letak di bawah sekali. Okey, saya drag ke bawah. Kemudian saya klik Ctrl T untuk free transform dan saya adjust dia punya size dia. Okey. Okey, saya nak bagi nampak sikit bahagian bukit bukau dan juga pokok di belakang ni. So saya biar macam ni. Saya klik lebih kurang adjust dia punya kedudukannya. Okey, untuk yang seterusnya kita akan masukkan pula dia macam tanah bahagian sini. Okey, tanah image yang kedua. Saya akan select bahagian ni. Kemudian saya klik Ctrl C. Dan kita nak letak dekat di belakang pagar, so dia dekat sini okey, di depan, di hadapan rumah lah so okey, layer dia di atas layer rumah lah okey, kedudukan dia macam ni. Okey, lebih kurang macam ni. So saya adjust sikit lah dia punya size dia. Okey. Untuk yang seterusnya kita akan potong sikit bahagian rumput tanah ini. Okey, tanah rumput ni. Kita guna masking kita guna mask. Saya add layer mask. Kemudian saya akan gunakan brush. Kita akan set opacity 100%, flow okey, 50% okey. Dengan warna hitam kat sini. Okey, saya akan warnakan bahagian ni lah untuk padam bahagian-bahagian tanah yang kena dekat bahagian rumah So okey. Okey. Okey, kita padam ni bagi nampak macam kita nak bagi dia blend sikit antara tanah dengan rumah ni. Okey. Seterusnya saya akan select bahagian tanah ini. Saya klik kat sini untuk dapatkan selection. Kemudian saya akan masukkan satu solid color ataupun fill color. Solid color kita nak tukar dia punya color tanah ini kita nak bagi blend dengan color rumput ataupun tanah di luar pagar ini. Kita nak bagi nampak sekata dia punya color dia. Okey, so saya klik kat sini untuk dapatkan selection dan saya akan masukkan satu adjustment layer solid color. Kemudian kita akan gunakan warna dia macam coklat-coklat kelabu sikit Okey, dia punya code color dia 6E. So 6E 5F dan juga 58. Okey. Okey, ini color dia. Kemudian saya akan tukar dia punya layer mode kepada color dan juga opacity kepada 80%. Okey. Kalau anda boleh perhatikan, keadaan rumput tanah di bahagian dalam ni dengan color yang bahagian luar ni dia macam seakan-akan sama lah, lebih kurang Okey, untuk yang macam gap bahagian ni sebab kita masukkan color tadi so saya akan adjust sikit dia punya ni. Kita akan padam sikit saya guna warna hitam. Okey. Okey.
dah pun okey. Kemudian dekat bahagian ini saya akan masukkan sikit kita panggil gradient fill dekat bahagian ni, nak bagi blend dengan bahagian belakang. So saya akan buat selection sikit kat sini. Kemudian saya akan create satu lagi adjustment layer. Kemudian kita akan gunakan gradient fill. Okay, yang ni saya akan guna angle ni, kita akan set kepada minus 90. Kemudian scale saya akan kurangkan sikit kepada 80 mungkin kita try 80. 80. Okey. Dan saya adjust sikit dia punya kedudukan dia tu. Okey, saya rasa macam ni okey Okey, tak apa, kita biarkan macam ni saja. Saya klik okey. Macam ni dia ada gap sikit tak apa, nanti kita akan adjust lagi dia punya bahagian langit nanti. So dia punya kesan perbezaan antara langit dengan ni nanti dia akan hilang lah Okey. Seterusnya saya akan masukkan pula gambar. Kita masuk gambar bulan pula Kita masukkan dulu gambar bulan. Okey. Pokok. Okey, kita masukkan dulu pokok. Okey. Pokok. Ctrl O. Okey. Pokok ni kita nak letak dekat sini kan. So dia berada di belakang pagar. Okey, kat sini. Saya adjust sikit Ctrl T untuk free transform. Okey. Dia kurang lah dia punya size dia. Okey, kalau nak make sure size yang betul, kita tengok dekat sini lah. Okey, lebih kurang. Okey. Kecilkan sikit lah. Okey. Okey. Kemudian kita akan masukkan bulan image yang ke-8. Okey. Saya drag masuk dekat sini. Kita akan letak bulan ke atas ni Okey. Kemudian saya akan tukarkan layer mode bulan ini kepada screen. Okey. So bila kita tukar kepada screen, dia akan hilanglah bahagian hitam tu Kemudian saya akan adjust opacity bulan ini kepada 70%. Okey. Okey. Untuk yang seterusnya, saya akan masukkan satu color fill yang baru pada bahagian atas ni. Okey, kita masuk adjustment layer dan pilih solid color. Okey, kita akan masukkan color. Okey, dia punya code dia 22 B 2C. Okey. Okey, dia macam warna turquoise sikit turquoise yang gelap. Okey. Kemudian saya akan tukarkan dia punya layer mode kepada soft light. Okey, dia jadi macam ni, dia macam gelap sikit Okey, ini before dan ini after. Okey, dan opacity kita akan stay kepada 100%. Okey. Seterusnya kita akan masuk lagi satu adjustment layer. Kali ini kita akan guna selective color. Okey, selective color. Okey, untuk selective color saya akan start dengan neutral dulu. Okey, neutral. Untuk bahagian neutral kita akan set cyan kita akan set kepada 10. Kemudian magenta kita akan set kepada 16. Yellow 15 dan juga black kita akan set kepada 1.
Okey, seterusnya saya akan set kepada merah pula red. Kita akan guna 12, 9, yellow kita akan guna 10 dan black 2. Seterusnya yellow saya akan set kepada 15, 10 dan black kita akan letak 3. Dan seterusnya green kita akan kacau apa-apa. Cyan pula saya akan set kepada 20, 5 dan juga 1. Seterusnya blue saya akan set kepada 10 dan black kita letak 20. Sebab kita nak bagi langit yang warna biru ni kita nak bagi hitam sikit, so kita tambah lebih sikit pada bahagian hitam tu. Seterusnya magenta saya akan set kepada 3, ini 4 dan ini 5 dan ini 1. Dan white pula kita akan biarkan kesemua ini kosong kecuali pada black kita akan tukar kepada minus 16. Untuk black pula saya akan adjust kepada 3 dan 1. Kalau anda boleh perhatikan kita punya gambar ini kan, before, sebelum inilah, sebelum kita memasukkan apa-apa efek ataupun kita punya adjustment layer, dia punya gambar asal dia lebih kurang macam ni, dia punya view dia. Kemudian kita masukkan color fill, dia dah mula timbul sikit. Dan kemudian kita masukkan selective color, dia terus jadi macam ni. Untuk seterusnya kita masuk lagi satu adjustment layer. Saya nak letak vibrance dekat sini. Vibrance kita nak kurangkan sikit dia punya macam color dia tu kan, macam nampak garang sangat kan. So vibrance saya akan guna 18. Saturation saya akan kurangkan sikit kepada minus 25. Kita boleh tengok perbezaannya. Dia punya color dia tu dia dah makin kurang sikit seterusnya saya akan masukkan photo filter. Dekat masih lagi pada adjustment layer, kita masuk photo filter. Kemudian saya akan pilih deep blue. Deep blue. Untuk deep blue saya akan adjust kepada 70%. Anda boleh tengok perbezaannya. Seterusnya saya akan masuk lagi satu photo filter. Photo filter, tapi kali ini kita akan gunakan sepia. Saya akan adjust dia punya density kepada 50%. Tengok untuk sekarang ni untuk dia punya setting, dia punya background belakang dah pun siap. Untuk langkah yang seterusnya kita akan masukkan pula gambar perempuan. Gambar perempuan. Image yang keempat. Kita akan potong gambar ini dengan cara kita masking. Tapi yang menjadi masalahnya, ada beberapa masalah pada gambar ni. Contoh pada bahagian tangan. Bahagian tangan ni kita terpaksa repair dulu sikit. Saya contohkan di sini. Ini gambar yang saya dah siap potong. Gambar yang saya dah siap potong. Kemudian saya dah pun repair sikit pada bahagian tangan. Cara kita repair, saya tunjuk contoh kat sini. Saya akan masking lagi satu gambar. Ini gambar yang contoh bila kita dah siap masking, kita dah siap potong ke semua. Kemudian ada bahagian daun pada bunga yang dia pegang ini. Mungkin macam kita nak buang daun tu. Kemudian
ada kesan ni lah kan. So kita macam mana kita nak adjust benda ni. Okey, kita akan guna smart tool. Okey, smart tool ni kita boleh adjust lah. Anda boleh pilih mana-mana brush yang anda nak. Okey, contoh kat sini saya ambil yang ni. Kemudian strength saya akan guna dalam lebih kurang dalam 20 lah, lebih kurang 20%. Kemudian saya akan letak dekat sini bukan pada bahagian layer mask ni, tapi kita akan letak pada bahagian image ni kan. Kemudian saya adjust dia punya size sikit. Kita tarik lah kan? Tarik macam ni. Anda boleh nampak macam dia punya bahagian-bahagian hitam tu dia dah kurang sikit saya kurang sikit lah strength dia. Pada 16. Anda boleh tengok dia punya perbezaan ya. Sebenarnya kita tarik bahagian yang cerah ni kan, untuk kita cover bahagian yang gelap ni saya cuba guna brush yang lain pula mungkin yang ni lebih kecil sikit. Saya up sikit dia punya strength. Anda boleh adjust lah ikut kesesuaian. Mungkin bermain dengan brush dan juga strength dia untuk kita dapat hasil yang betul-betul memuaskan hati kita. Lebih kurang dah pun siap kita punya bahagian tangan editing bahagian tangan. Bahagian lain kita tak perlu kacau apa-apa, sebab bahagian skirt nanti kita akan, walaupun kita mask juga bahagian skirt ni, tapi nanti bahagian skirt nanti kita akan tampal dengan skirt yang image yang keberapa, yang ke-9 ni kita akan gunakan skirt yang ini. So kita tak perlu risau bahagian skirt ni. Sekarang kita punya ni dah pun siap. So kita drag kan, bila kita dah siap potong gambar ni, just tarik dan drag saja kat sini. Untuk size dia pula mungkin just sikit lah kita. Sebelum tu saya klik kanan dan saya convert kepada smart object dulu. Kemudian saya Ctrl T untuk dapatkan free transform dan adjust lah dia punya size dia tu ikut contoh macam yang ni. Ctrl T sekali lagi. Saya rasa lebih kurang size dia. Lebih kurang lah size dia. Sekarang dah pun siap. Sekarang kita akan masukkan pula skirt pada perempuan ini. So saya ambil image 9, kemudian saya drag dulu masuk dekat sini. Saya zoom sikit, dapatkan view yang lebih jelas. Kemudian kita akan gunakan free transform untuk adjust dia punya size skirt ni. Mungkin anda boleh adjust lah ikut sesedap rasa lah sesedap mata memandang. Saya klik dekat control untuk bahagian bucu ni, saya nak adjust sikit. Kalau dah puas hati saya klik enter saja. Sekarang ni kita nak adjust
bahagian tangan ini sebab kalau kita tengok bahagian tangan, okay, skirt ni saya nak bagi betul-betul kena dekat pinggang dia lah bahagian bucu sini. Okay, kalau kita perhatikan dekat sini, bahagian tangan ni dia macam lindung sikit so kita akan mask bahagian skirt ini untuk kita nak bagi nampak macam tangan dia ke belakang sikit. Okay, saya akan add layer mask dulu untuk skirt. Okay, tapi sebelum tu saya akan remove dia punya disable dia punya view dulu sebab kita nak select dulu Okay, saya gunakan pen tool. Saya zoom sikit. Okay, saya tarik daripada sini lah Okay, dari sini. Okay, kemudian kita akan buat selection lah bahagian-bahagian yang kita nak buang tu Okay. Okay, mungkin bahagian ni saja. Oops, sorry saya tersilap. Okay, saya delete dulu. Yang ni pun saya delete juga. Okay, dekat sini pun saya delete juga. Control, okay, sini pun saya delete juga. Okay. Kan bahagian tu bahagian ni. Okay, kita tersilap sikit tadi. Okay. Okay, sekarang dah pun siap kita punya selection. So saya akan dia punya pass So saya akan tukar kepada selection. Okay, dah siap macam ni. Saya akan view balik bahagian skirt ni. Kemudian dekat sini kita just fill dengan warna hitam. Okay, fill dengan hitam. So automatic dia akan hilang lah bahagian yang kita mask ni Okay, dah pun siap macam ni. Kemudian satu lagi, kalau kita tengok dia macam bahagian skirt ni kan, kalau kita tengok bahagian skirt ni, bahagian bawah ni dia macam ni sikit kan, atas ni pun macam ternampak sikit So kita nak padam dia, saya double click dekat bahagian layer skirt ni untuk kita dapatkan balik dia punya file yang asal, file masking asal tu. Okay, sorry, kita klik dekat sini. Okay, sekarang ni saya akan mask bahagian ni, bahagian tepi ni. Kita adjust balik lah kita adjust balik. Okay, waktu awal-awal tadi, waktu kita masking tu pun sebenarnya kalau kata kita buang terus gambar skirt ni pun boleh, tak ada masalah Okay, kita tukar pada selection. Saya klik OK. Dan saya fill dengan warna hitam. Oh sorry, make sure kita punya selection dekat sini kita letak dekat sini kita punya mouse ni. Kemudian saya fill dengan warna hitam, so dia akan padam lah. Okay, Ctrl D untuk deselect. Kemudian saya pangkah dekat sini. Dia tanya save so saya save benda ni. So automatic benda ni dia akan hilang lah. Okay, sebab tadi saya letak dia punya skirt tu. Sebab apa kita letak sekali? Sebab kita nak bagi nampak dia punya macam sebab kita nak tampal skirt kat atas je kan. So kita perlu tahu saiz asal ataupun saiz skirt yang sedia ada, supaya skirt yang kedua yang kita tambah ni dia tak nampak outward sangat dan dia nampak blend lah. Dia nampak macam mana nak cakap saiz dia tu tak terlalu besar dan tak terlalu kecil dan bersesuaian dengan structure tubuh perempuan ni kan. Okay,
Seterusnya saya akan select bahagian sini, kan, select keseluruhan skirt inilah. So kita akan masukkan satu gradient fill, okay, dekat adjustment layer ni. So saya masukkan gradient fill, okay. Tapi dia punya angle dia kita akan adjust supaya bahagian atas ni terkena pada bahagian atas ni lah. Okay. Okay. Kemudian scale dia pun kita akan adjust sikit. Okay. Dan sini saya tarik naik atas sikit. Okay. Kalau boleh saya nak 20, 25. Okay. Okay, saya rasa macam ni okay. Okay. Sebab kita nak bagi blend dengan color dia punya baju dia tu. Okay, sekarang dah pun okay. Oops, okay. Okay, kalau anda perhatikan waktu kita letak gradient fill tu, dia macam kita select pada bahagian keseluruhan skirt. Tapi padahal kita dah pun mask bahagian skirt, bahagian kita buang bahagian ni. So bila kita letak gradient fill tu juga akan kena pada bahagian ni. So macam mana kita nak buat? Okay, saya select dekat sini. Kemudian saya ke sini. Dan saya fillkan dengan warna hitam. Okay, sorry. Saya guna brush. Bila kita fill dia macam dia penuhkan bahagian tu pula. So saya guna brush. Oops, sorry. Kita invert. Control Shift I, invert, dan saya fill dengan warna hitam. Saya brush dengan warna hitam. So automatic dia akan padam lah dekat bahagian sini. Okay, Control D untuk deselect. Okay, dah pun okay, kita nampak macam blend dia punya baju dia ni. Okay, sebelum saya terlupa, sebenarnya pada bahagian gradient ini kita terlupa nak ubah dia punya layer mode. Saya akan tukar kepada overlay dan kita kurangkan sikit opacity dia kepada adjust sikit lah. Okay, 70%, 80%. Okay, dia taklah nampak ni sangat ni. Okay, lebih sikit lah, 85. Okay. Okay. Untuk yang seterusnya, kita akan select ke semua layer ini. Okay, semua layer yang perempuan, yang berkaitan dengan gambar perempuan ni lah. So saya akan select semua ni. Kemudian saya akan klik bahagian sini dan saya pilih convert to smart object. So maksudnya ke semua gambar ini, gambar perempuan ni dia di dalam satu layer lah. So saya namakan dia sebagai perempuan. Okay. Untuk yang seterusnya kita akan buat pula shadow ataupun bayang-bayang untuk perempuan ni. Okay, pertama sekali kita akan buat bayang-bayang pada bahagian bawah ni. Okay, kita akan create satu layer di bawah layer perempuan ini. Okay, kemudian saya akan gunakan brush. Kita guna opacity 100%, tak masalah. Make sure color warna hitam. So saya akan warnakanlah bahagian bawah ni, kan? Sekeliling ni. Okay. Kalau macam dah okay, saya tukar dia punya layer mode kepada overlay dan juga opacity kita tukar kepada 70%. Okay, anda boleh nampak dah ada bayang sikit bawah ni. Okay, begitu juga pada bahagian tangan. Okay, pada bahagian tangan kita akan buat shadow yang sama juga. Okay. Saya create lagi satu layer. Okay, kemudian saya kecilkan brush ni. Okay. Okay. Oops. Okay. Okay. Inilah lebih kurang dia punya bayang-bayang dia. Okey, pun benda sama juga kita akan buat. Kita akan tukar layer mode kepada overlay dan kemudian kita akan adjust lah
dia punya opacity macam yang ni mungkin saya akan letak 60. Okey. Tengok perbezaannya. Okey. Okey, sekarang dah pun siap untuk bahagian shadow. Untuk yang seterusnya, kita akan edit pula, kita akan masuk pula color, effect pada bahagian perempuan ini. Okey, kita akan gunakan adjustment layer. Kita akan masukkan color balance. Okey, color balance. Okay, saya akan mask perempuan ni. Okay, saya akan select. Kemudian kita akan masukkan adjustment layer, color balance. Okay, untuk color balance kita hanya adjust pada bahagian midtone sahaja. Okay, sini saya letak 23, ini 22 dan ini 36. Okay, anda boleh nampak dia punya perbezaannya. Kalau macam sebelum ni dia nampak macam hijau-hijau sikit kan. Kemudian dia dah kita tinggi sikit dia punya blue dia tu. Kemudian dia jadi macam kebiruan sikit lah gambar ni. Okay, dah pun siap. Kemudian kita akan masuk lagi satu adjustment layer. Sebelum tu saya select dulu. Okay, kemudian kita masuk lagi satu adjustment layer. Kita akan pilih selective color. Okay, bahagian kita akan start dengan neutral dulu. Okay, neutral saya akan set cyan ni kepada 8, magenta 7 dan yang ni 3. Okay, black kita tak kacau. Okay, seterusnya red pula saya akan naikkan cyan kepada 12. Yang ni 6, ini 6 dan black pun saya tak kacau juga. Okay, seterusnya saya akan naikkan warna putih. Okay, putih kita kurangkan dia punya hitam kepada negatif 19. Okay, seterusnya saya akan adjust pada black pula. Black kita akan naikkan cyan 5, magenta 3 dan yellow 5 dan black saya akan letak minus 1. Okay, boleh tengok perbezaannya. Jadi kita masukkan selective color. Okay, sekarang ni saya rasa dah pun siap kita punya adjustment untuk bahagian perempuan. Seterusnya satu lagi, kita letak blending option. Okay, dekat perempuan ni, okay, saya akan letak satu blending option dekat dia. Saya klik kanan dan pilih blending option, ataupun kita double klik je kat sini kan. So keluar blending option. Kemudian saya akan set pada bahagian inner shadow. Shadow kita akan guna warna putih. Okay, warna putih. Dia punya blend mode saya akan tukar kepada overlay. Okay, opacity kita up sikit pada 70, kepada 80. Okay, kemudian distance dia saya akan letak pada 10. Size dia saya akan letak pada 20. Okay, saya padam lah. Saya antik pada bahagian global light. Okay, apa fungsi kita letak inner shadow ni? Inner shadow ni saya nak bagi nampak bayang cahaya kan. Nama inner shadow, tapi kita tak guna inner shadow sebab kita tak guna, selalunya inner shadow ni orang akan set dengan menggunakan warna hitam. Okay, tapi kita tak guna warna hitam, kita nak set guna warna putih. So lebih kurang macam pantulan lah, pantulan cahaya daripada bulan ni. So kita tengok anda boleh tengok pada bahagian atas kan. So kita set arah cahaya tu daripada sini. Okay, lebih kurang. Okay, anda boleh tengok okay, perbezaannya. Okay, angle dia anda boleh set ikut ni lah, ikut kedudukan bulan yang anda letak nanti. Kalau bulan tu dekat sini, mungkin kita boleh adjust kat sini kan. Okay, kalau dah siap kita klik OK saja. Seterusnya dah pun siap untuk editing pada bahagian perempuan.
kita akan masukkan pula gambar tengkorak gambar tengkorak number image yang ke berapa image yang ke-6 saya drag sebab ini dah pun siap potong. Ini PNG punya image, so saya drag saja masuk kat sini. Tengkorak ni kita letak kat depan ni. Saya akan klik Ctrl T untuk free transform. Kita nak resize dia. Lebih kurang size dia lebih kurang macam ni. So saya letak dekat sini lah. Seterusnya saya akan masukkan level sikit pada tengkorak ni. So saya klik dekat sini untuk dapatkan selection dia. Kemudian saya pilih level. Pada bahagian adjustment layer ni kita pilih level. Kemudian kita upkan hitam ni, kita gelapkan kepada ni sesedap rasa lah saya rasa 45 dah Kemudian yang tengah ni kita adjust sikit lah. Dan ni tak payah. So dia macam gelap sikit macam tu. Seterusnya saya nak masukkan sikit photo filter. Saya dapatkan selection balik. Kemudian saya masukkan photo filter. Photo filter ni saya nak letak saya tak nak letak ni saya ada code color saya. Kita akan letak 02246. Macam biru-biru sikit Kemudian saya akan adjust dia punya density kepada 80 85 anda boleh tengok perbezaan dia. Sorry saya zoom sikit mungkin tak nampak ini perbezaan dia antara before dan juga after. Untuk yang seterusnya kita nak adjust sikit, kita masukkan curve sikit dekat dia. Saya select dan ke adjustment layer dan saya pilih curve. Kemudian saya akan create satu point dekat tengah ni. Saya adjust dia punya input kepada 162 dan 117. Macam ni lah kita bagi dia macam gelap sikit untuk layer tengkorak ni kita nak letak macam shadow sikit bawah dia. So pada bahagian bawah layer tengkorak ini saya namakan dia dulu tengkorak lah. Tengkorak. Saya create satu layer pada bawah ni layer tengkorak ini. Kemudian saya nak buat shadow, saya gunakan brush. Kita adjust dia punya brush size sikit. Kita warnakan lah bahagian bawah ni Kemudian kita adjust dia punya layer mode kepada overlay. Dan opacity kita kurangkan sikit mungkin kepada 70 dah boleh nampak dah pun siap. Dah pun siap untuk bahagian tengkorak. Untuk yang seterusnya kita akan masukkan pula satu efek macam cahaya pada bahagian tingkap ini. So saya akan pertama sekali saya akan create satu layer yang baru. Kemudian saya akan gunakan brush. Saya akan pick satu color warna kuning kuning nak orange sikit pada bahagian swatches ini. Saya akan adjust opacity. Tadi 70 dah 70 50. Saya guna opacity 70% dan flow 50%. Kita akan guna brush brush tool ini dan kita warnakan pada bahagian tingkap ni.
Okey, sini just tarik sekali saja. Okey. Seterusnya kita akan tukar layer mode dia kepada color dodge. Okey, dan adjust dia punya opacity kepada 30 ataupun 50% Okey. Okey, macam yang ni dia macam okey, saya cuba adjust, saya cuba padam sikitlah dekat sini. Okey. Opacity. Okey, kita padam sikitlah, adjust bagi macam tak nampak macam teruk sangat kan. Okey. Okey, adalah cahaya sikit kan. Okey. Okey, dah pun siap kita punya adjustment. Untuk yang seterusnya kita nak repair sikit-sikit lah kita punya setting kita. Okey, pertama sekali kita akan gelapkan sikit bahagian kita punya background ini. Maksud saya bahagian langit, bahagian rumah dan juga pagar dan juga sebagainya yang belakang ni kan, semua kita akan gelapkan sikit, kecuali gambar perempuan dan juga tengkorak okey. So macam mana kita nak buat, saya akan turun sikit pada layer yang ke bawah. Okey, kita akan turun bawah pada layer perempuan, maksudnya di bawah shadow dia lah okey, yang sini lah, di bawah layer shadow skirt. Okey, saya akan masukkan satu adjustment layer. Kita masukkan solid color. Okey, saya akan guna warna hitam hitam. Kemudian saya akan tukar dia punya layer mode kepada hard light. Kemudian opacity kita tukar kepada 30%. Okey. Seterusnya saya akan masukkan lagi satu adjustment layer, tapi kita akan letak gradient fill. Okey, yang ni pun saya akan guna preset punya ni lah gradient Saya guna hitam putih yang ni. Okey. Kemudian saya akan tukar kepada radial dan angle dan juga scale kita biarkan kepada 90 degree dan juga 100%. Tapi saya akan tick bahagian reverse ini okey. Okey, dia punya view dia lebih kurang macam ni lah okey, kemudian kita akan tukar dia punya layer mode kepada overlay. Okey, dan juga saya adjust dia punya opacity kepada 50% okey. Sekarang dah pun siap kita punya adjustment pada bahagian belakang. Seterusnya saya akan adjust sikit pada bahagian pagar ini okey. Pada bahagian pagar kita akan turun sikit ke layer pagar yang ni okey. Kemudian saya akan masukkan satu fill color. Okey, saya masuk solid color dan dia punya kod dia 996633. Okey, warna coklat sikit macam ni. Okey, saya klik okey. Kemudian saya akan invertkan kita punya layer mask ni. Okey, saya klik invert. Okey. Dan saya akan mask pada bahagian pagar ni saja okey. So saya guna brush tool. Saya akan tukar kepada warna putih dan opacity saya set kepada 100%, flow 50%. So kita adjust lah pada bahagian pagar ni saja. Okey, saya takkan warna terlalu detail sangat okey, macam tu saja. Okey, batu pagar saja okey, macam kayu ni tak payahlah okey, sini sikit, besar sikit dia punya brush. Okey, bahagian-bahagian yang tak nampak tu kita tak payahlah okey.
Okey, dah pun siap macam ni. Lepas tu saya akan tukar dia punya layer mode. Kita akan tukar kepada color dodge. Okey, dia jadi macam ni. Kemudian saya akan adjust dia punya opacity dia kepada 20%. Okey, dah boleh tengok pagar dia nampak macam lagi ni lah, lagi menonjol sikit lah dengan warna dia tu kan. Okey. Seterusnya kita nak adjust apa lagi kita nak adjust okey, cahaya bulan. Okey, cahaya bulan cahaya bulan saya letak kat atas lah. Okey, saya letak dekat atas sekali. Okey, ini cahaya tingkap saya tulis sini. Cahaya tingkap. Okey, seterusnya kita buat satu lagi layer. Kita nak buat cahaya bulan konsep dia sama juga macam cahaya tingkap ni. Okey, tapi untuk cahaya bulan ni mungkin kita guna warna ni lah warna kuning. Kita akan guna warna yang macam okey, kita cuba warna kuning Okey, saya besarkan sikit dia punya brush size. Okey, macam tu. Dia kuning-kuning air sikit dia punya ni. Okey, kemudian saya akan tukar dia punya layer mode dia kepada color dodge. Okey, kita adjust sikit dia punya opacity dia. Okey, nampak kalau macam warna kuning macam tak cun sangat. Okey, kita cuba buat lain. Kita guna warna putih. Okey, warna putih. Okey, putih dah nampak cun. Okey, sama juga kita tukar kepada color dodge. Okey, opacity kita biarkan kepada 100%. Okey, seterusnya saya nak hasilkan satu bentuk macam kabus sikit dekat bahagian hadapan ni. So kita nak letak di belakang layer pagar ini. So saya akan kepada layer pagar. Okey, kemudian di bawah dia ni saya akan create satu layer di bawah dia. Okey, so tapi saya akan gunakan ni lah. Lepas tu saya akan gunakan brush. Lepas tu kita akan adjust dia punya opacity kepada 60. Okey. Kemudian flow saya akan tukar kepada 50. Okey. Saya besarkan sikit dia punya size. Okey, lebih kurang macam tu. Okay, make sure warna putih kita punya ni. Okay, sekali lagi saya buat Dia tarik seimbas selalu macam tu je. Okay, so dia jadi macam putih macam tu kan. Okay, sekali lagi saya tunjuk. Okay, tarik macam ni. Okay, okay okay, sekarang ni dah pun siap kita punya kabus kita. Okay, saya terlupa. Sebelum tu kita perlu masukkan noise dulu pada kabus kita. Saya add noise. Okey, saya set kepada amount 100%, uniform dan juga monochromatic. Okey, klik OK. Dia jadi macam ni kan bila kita set noise dia kan pada bahagian kabus tu lah yang kita buat tadi. Okey, saya namakan dia dulu kabus. Okey, lepas tu saya akan masuk lagi satu effect filter. Kita akan blurkan kita punya ni dengan menggunakan Gaussian blur. Okey, blur saya tak nak blur banyak-banyak. Kita just set kepada 1, 2 pixel pun dah okey. Okey, 2 pixel pun dah okey. Ini kita punya kabus kita lah Okey, seterusnya okey, kita balik kepada atas sekali. Okey, atas sekali. So saya akan add satu lagi adjustment layer. Saya akan masukkan vibrance. Okey, untuk vibrance ini saya up kepada, kita tinggikan dia punya ni kepada 80. Okey, kemudian saturation saya akan kurangkan sikit kepada negatif 40 ataupun kurangkan sikit lagi lah, negatif 39. Okey, tengok perbezaan Okey. Seterusnya kita dah pun siap ke semua ni. Saya akan mergekan ke semua layer ini. Okey, sebelum tu saya nak namakan dulu yang ni lah.
apa ni, cahaya bulan. Kan? Okay, saya akan mergekan ke semua layer ini dengan dengan cara saya select dulu. Saya select ke semua layer. Okay, dah select ke semua. Kemudian saya akan klik dekat sini dan saya akan pilih duplicate layer. Okay. Okay, saya klik OK. Kemudian saya akan klik sekali lagi dan saya akan mergekan ke semuanya. Okay. Okay. Okay, sekarang dia dah pun merge ke semuanya. Okay, saya namakan layer ini sebagai merge layer. Okay. Okay, sekarang dah merge. Kemudian saya duplicate layer ini. Okay. Duplicate layer ini. Saya klik Ctrl J untuk copy ataupun anda boleh klik kanan lah dan duplicate kan. Kemudian saya ke filter dan saya pilih other dan saya pilih high pass. Okey. High pass saya akan set kepada 0.3 pixel. Okey. Dia akan jadi macam ni lah. Okey. Saya buat sekali lagi Okey. Saya ke filter, other dan juga high pass. Saya set kepada 3 pixel. Okey, kalau anda boleh zoom view dekat sini, dia nampak macam satu line yang halus sangat-sangat kan, macam tu. Okey, kalau kita adjust lagi tinggi, dia akan nampak lah pula ni kan. So kita nak macam tu, kita adjust 0.3 pixel sahaja. Okey, fungsi high pass ini dia untuk kita nak sharpkan balik kita punya gambar. Okey, kita punya artwork tadi kan, semua ni. So kita nak bagi dia nampak sharp balik. Kita nak bagi nampak dia sharp balik. Caranya adalah kita nak bagi nampak dia sharp balik. Caranya adalah dengan kita gunakan fungsi high pass ni. Okay. Kemudian saya akan tukar dia punya layer mode kepada linear light. Okay. Dan opacity dia kita turunkan kepada 70%. Okay. Okay. Kalau anda boleh perhatikan dia ada perbezaan antara kita menggunakan high pass dan tanpa menggunakan high pass. Okay, dia nampak lagi sharp sikit lah. Okay, seterusnya kita akan masukkan lagi satu layer solid color. Okay. Okay, kita akan gunakan kod 193 F39. Okay, warna hijau sikit macam tu. Kemudian saya klik OK dan saya akan adjust dia punya layer mode kepada color. Kemudian kita tukar dia punya opacity, turunkan kepada 30%. Okay, dia jadi macam ni lah Okay, untuk yang seterusnya, ini last step last step kita buat satu lagi fill color, solid color. Saya gunakan warna putih. Okay. Tapi sebelum tu dekat kita punya color dekat sini, so kita set bagi hitam dan juga putih lah okay, dan kemudian saya akan ke filter dan saya akan pilih render dan clouds. Okay. Kemudian dia akan keluar satu prompt macam ni lah dia suruh kita rasterize dulu kita punya fill ini. Saya klik OK saja, dia akan jadi macam ni kan. Okay. Kemudian saya akan blurkan benda ni. Saya gunakan filter dan juga Gaussian blur. Okay, blur ni kita akan set kepada 100 pixel. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, saya klik OK. Kemudian saya akan tukarkan dia punya layer mode dia kepada screen. Okay, screen, dan kita akan adjust dia punya opacity kepada 10% sahaja. Okay. Sekarang dah pun siap kita punya artwork kita. Okay, ini sorry, mana dia punya pagar? Okay. Oh, pagar dia dah hilang. Okay, tak apa, nanti kita adjust lah. Ini yang layer asal lah. Ini layer yang kita design tadi.
Okey, ini layer yang kita design tadi. Dan okey, dah pun siap. Saya ucapkan selamat mencuba. Selamat mendesign kepada anda. Okey. Anda juga boleh rujuk selain daripada rujuk video ini, anda juga boleh rujuk pada note yang telah pun saya sediakan untuk menghasilkan artwork ini. Okey.